Assalamualaikum guys. So hari ni kita dah nak imbas balik Pro 2 Arus. Saya nak review sendiri dan rasa sendiri pengalaman Pro 2 Arus ni macam mana. Sebab sebelum ni pernah try kat showroom, test drive sekejap je lah, tak bawa sampai keluar pun. So ni kita akan buat balik lah. Kita akan mulakan dengan interior luaran, lepas tu kita masuk dalaman, lepas tu kita tengok dalam bahagian enjin, lepas tu kita tengok pada pula bahagian safety dia. Harap korang tontonlah sampai habis ya. Ini adalah pandangan peribadi daripada saya dan pengalaman peribadi juga tentang Pro 2 Arus ni. Untuk kali ni Pro 2 Arus yang akan kita review adalah Pro 2 Arus Variant X. Okay? So sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada pakcik saya, Encik Taufik, kerana telah memberi pinjam untuk saya review kereta dia. So jadi kita jangan buang masa lagi, jom kita review. Inilah dia Pro 2 Arus untuk Variant X. Okay? So kita akan tengok daripada segi luaran dia lah. Okay, kita mulakan dengan dia punya depan. Dia punya depan ni macam nampak muscular. Lepas tu kita boleh tengok dekat dia punya grill dia ni. Should be grill dia akan ada satu lining chrome. Daripada lambang dia akan ditarik sampai dia punya lampu hadapan lah. Dan lampu hadapan untuk Variant X ni didatangkan dengan LED headlamp. Dia punya signal dia okey, masih mentor biasa. Dan kalau untuk variant advance akan datangkan sekali dengan fog lamp. Fog lamp dia pun LED juga. Tapi variant X pun ada front sensor. Ada dua front sensor. Front sensor maksud saya. Pada saya dia punya bahagian depan dia agak agresif. Dan kita boleh tengok untuk bahagian tepi tak terlampau agresif lah, sesuai untuk segmen dia, yang mana segmen dia adalah subcompact SUV family. Tapi yang pasti Arus ni memang lebih tinggi daripada BRV, Toyota Rush, Xpander, sebab dia punya ground clearance ni, kelegaan tanah dari sini sampai tanah ni 220mm ya. Dan korang boleh tengok dia punya wheel arc pun agak besar. So kalau nak redah banjir ni memang senang lah. Yang depan punya wheel arc dengan yang compare dengan yang belakang punya lagi banyak wheel arc dia. Okay, untuk pengetahuan korang, Pro 2 Arus ni dia punya construction dia berdasarkan leather frame macam Toyota Avanza, macam Toyota Innova, yang mana leather frame tu purposely untuk some kind of heavy duty punya lah. Heavy duty, untuk kegunaan yang heavy duty lah. Kira kalau nak bawa barang berat ke, kereta ni boleh tampung. Okay, sekarang kita boleh tengok dia punya setup suspension depan adalah McPherson strut, macam kereta-kereta lain lah. Sebab setup ni murah, manufacturer pilih pendekatan ni untuk jimat kos. Tayar dia adalah Bridgestone Alenza 001. Dia punya size 215/60, 17 inci, dual tone alloy. Boleh nampak kemasan-kemasan kilat kat sini. So depan ni adalah ventilated disc. Okay, kita pergi kepada bahagian belakang pula. Pada bahagian belakang, okay lah, macam biasa, brake drum, setup yang murah lah, agak murah untuk mana-mana kereta consumer. Okay, Pro 2 Arus ni adalah rear wheel drive ya. Maksudnya dia pacu roda belakang. Enjin dari depan akan pacu roda belakang. Kebiasaan kereta akan pacu roda depan. Tapi untuk yang ni dia pacu roda belakang sebab dia adalah rebash Toyota Rush. So ini adalah dia punya rupa belakang Pro 2 Arus. Nampak gah lah, nampak muscular lah. Ini adalah bentuk belakang dia. Dan ada juga orang cakap dia punya bahagian bentuk lampu dia ni macam Honda City. Saya pun tak pasti, itu semua bergantung kepada korang punya pandangan lah. Oh yeah, Variant X pun ada juga reverse camera. This is reverse camera, which is good. I like that. Shark fin for aerodynamic purposes. Dan ada juga line di atas bumbung tu. Korang boleh tengok line ni juga faktor yang mendorong kepada aerodynamic. Dia bukan saja-saja buat lah. Okay, yang bagusnya Pro 2 Arus ni, dia punya tempat nak isi minyak dia belah kanan. Itu bagus lah. Okay, so kita akan sambung pada bahagian dalam. Okay, kita guna wide angle so senang sikit nampak. So kita akan masuk dulu bahagian pemandu ya. Okay, untuk apa ni, locking system kereta ni, yang bagusnya kalau kita tekan sekali, kita hanya buka bahagian pemandu. Nampak bahagian pemandu buka.
Bahagian biasanya tak buka. Sebab benda ni adalah untuk safety purpose. In case ada orang yang tiba-tiba masuk belah sana, kita tak tahu kan. So untuk kita buka semua, tekan 2 kali. Sekejap nampak. So belakang ni pun dah buka. So ini pun agak menarik lah. So ada macam texture sikit. Biasalah ni hard plastik. Untuk price range yang macam gini dalam under 80,000, kita tak boleh lah expect ni soft plastik. Yang ni pun soft plastik. Tapi okey lah. Untuk yang advance, tak silap saya, ini pun akan dikalakan dengan warna silver. Okay, yang ni kita boleh rasa dia actually plastik. Dia just balut dengan some kind of a fabric. So apabila kita letak kita punya tangan, kita akan kadang tergeser ke depan, tergeser ke belakang. So tak adalah rasa macam kita seret tangan kita dekat plastik ni kan. Dia jadi macam tak selesa dengan peluh lagi. At least fabric ni dia akan serap kita punya peluh, dan pergerakan geseran tu kita tak terasa sangat lah. Dia boleh lock lah. Okay, ada 2 cup holder. Ini berapa saiz? Oh, dia boleh sumbat 2 botol 500ml, dan ada lebih hole. Sebab produk arus ni dia agak tinggi, so nak masuk dan keluar tu agak payah sikit lah. Kadang kita macam nak menjengkit kaki kita dengan tinggi. Kita tak boleh lah slide in macam Honda BR-V ataupun Mitsubishi Xpander. So ini adalah bahagian dalam produk arus. Okay, saya nak kongsi untuk daripada segi faktor safety, dia punya airbag even untuk varian X, dia datangkan juga dengan, dia standardkan 6 airbag ya, dual airbag daripada depan. This one side airbag dekat A pillar, side airbag tu, dan juga curtain airbag ya dekat C pillar. Oh, apa perlu dah. Okay, inilah variant X. Rasanya sini akan, untuk advance punya variant akan ada trimming warna silver, agak simple. Ini akan ada lubang angin untuk defrostkan cermin hadapan. Selalu kalau macam waktu hujan ataupun terlampau sejuk, cermin hadapan akan berkabuskan. Wah, ini pun saya minat ni, feature ni. Even dekat variant entry level produk arus pun ada juga tempat simpan cermin mata. Nampak macam biasa je, macam orang tak kisah, tapi sebenarnya benda ni function. Oh, dan juga dekat dia punya vanity mirror ni, dekat dia punya sun visor ni, okay, nampak ada lampu. So kalau macam ibu-ibu kita ataupun isteri-isteri kita yang kalau nak make up sebelum keluar pergi makan ke pergi dinner ke, nampak, kita tak perlulah guna lampu yang ada dekat atas ni. Dekat vanity mirror ni sendiri dah ada lampu. Nampak benda ni nampak macam simple, tapi sebenarnya function je. So, driver side pun sama juga. Ada juga lampu. Benda ni banyak membantu ya. So ini adalah radio dia. Radio dia tak silap saya 6 inci. Okay, so kita tengok apa ada. Ada setting. Okay, ada beep, clock display, untuk reset ada. Okay, ni kita boleh settingkan dia punya equalizer. Kita nak kita suka cepatnya balik. Kita suka jenis flap ke, pop ke, rock, classic, jazz. Boleh adjust dia punya mid, treble dengan dia punya bass. Display dia kita boleh increase brightness ataupun decrease. Sebab kadang kita silau bila kita tengok dengan cahaya matahari yang terang. Okay, kita boleh kawal theme, display theme, time. Okay, time ni pun boleh juga. So dia boleh connect bluetooth. So kalau kita nak pilih kita punya Spotify ke, kita boleh gunalah sistem ni, which is good lah. Yang mana untuk infotainment creator, tak kisahlah jenis yang touch screen ataupun jenis yang button, kena ada connectivity bluetooth. Benda tu kena jadi standard, manufacturer kena standardkan lah benda tu. Sebab sekarang orang dah tak pakai auxiliary cable yang cocok dekat phone dengan dekat sistem radio ni, sistem infotainment ni. Sekarang ni bukan tahun 2010, dah tahun 2020. Semua kena baju. Okay, dia punya tachometer, speedometer. Okay, ni adalah lorong aircon juga untuk bagi angin. Purposely dengan angle yang macam gini dia buat untuk angin yang daripada sini disedut masuk kepada blower atas ni. Dan blower ni akan bagilah
angin sejuk daripada sini kepada penumpang belakang. Sebab ruang ni adalah satu ruang 7 seater ya. Tak ada, benda ni agak challenge nak sejukkan ruang yang agak besar macam ni. So ni agak main peranan lah. Dengan dia punya aircon flap dia just ada satu je, agak simple. Saya minat lah simple, terlampau banyak sangat benda kan. Okay, ni adalah sistem aircon dia, ni sistem radio dia. Okay, ni ada front parking sensor. Kalau kita bawa dekat dengan barang tadi kan kita dah tunjukkan kan, ada dua sensor kat bahagian depan, bumper depan tu. Kalau ada benda ke kita tak nampak. Yalah, sebab kereta ni tinggi, nampak dengan kedudukan saya macam ni saya nampak hood depan pun kita dah boleh nampak hood depan, kita tak boleh nampak bumper depan. Nampak betapa tingginya kereta ni. Dah ada juga ni ya, passenger indicator. Ni lock, untuk lock semua pintu sekali. So ni adalah dia punya aircon, korang boleh tengok. Okay, yang ni yang bagusnya produk Arus ni, dia ada memory function. Memory function ni dia fungsi dia, contoh kita setkan kita punya setting dengan suhu tertentu dan speed kelajuan aircon yang tertentu. So bila kita dah set, kita tekan je, masuk kereta kita tekan je memory function ni. So dia akan pergi kepada kita punya setting lah yang kita dah set. So benda ni amat berguna dan Prodor telah bagi dua memory function. Okay, ni ada eco idle dengan function start stop. Kalau macam berhenti dekat traffic light ke, enjin akan mati, tapi sistem dalam kereta ni masih berfungsi dan sistem aircon juga masih berfungsi. Dia punya tujuan dia adalah untuk menjimatkan minyak lah. Tapi dekat sini dia adalah kelebihan dengan keburukan dia. Kalau kita dah jimatkan minyak, untuk provide electric power yang hidupkan kereta ni, masa tu mestilah bateri. So kena jagalah bateri dia ya. Yang ni traction control. Okay, maknanya kereta ni ada vehicle stability control, headlight leveling, push start button, even untuk variant app pun dah pakai push start button. Saya rasa benda ni patut di standardiskan untuk even the lowest spec untuk setiap model lah, untuk setiap model kenderaan. Tak kisahlah Proton ke, Prodor ke, Toyota ke, semua kena pakai start button lah. Kita kena utamakan feature ni sebab benda ni sekarang rasanya benda ni dah murah untuk manufacturing, push start button system ni. So tak perlu lagi pakai kunci-kunci apa semua kan. Kunci tu ada tapi kita just wujudkan sebagai as a backup lah. Okay, untuk reader ni, kalau feature tu reader ni bagus, kita boleh tahu berapa balance kita punya kad, dan juga bila kita untuk orang yang tak ada smart tag, nampak bila Prodor letak feature tow reader ni agak menarik lah ya. Dia punya sensor, tow reader punya sensor saya rasa dekat sini. Dia punya sensor dekat sini. Kalau untuk advanced variant dia ada auto headlamp. Auto headlamp tu rasanya akan diletakkan di sini lah. Ada tow reader. Okay, ni power socket. Ada USB port, maximum 2 ampere. Tak adalah fast charging tapi okey lah. At least beta dia pun tak ada. Okay, dia punya transmission dia menggunakan 4 speed automatic dan dia punya setup gear ni bukan macam setup gear yang biasa digunakan oleh Prodor, yang mana straight saja. Ini dia ada macam bentuk-bentuk sikit lah. Dia ada macam step. Macam ada step. Ini memang sebab dia ambil fully daripada Toyota Rush. Sebab benda ni bagus sebenarnya. Kadang dia boleh melatih kita apabila kita nak tukar gear tu. Dia boleh melatih kita punya memory lah. Tak adalah bosan kita tarik dari depan ke belakang ke depan je kan. Ini ada juga step, boleh lah belagak macam kita pakai manual. Okay, ni adalah handbrake. Okay, ada 3 cup holder dekat sini. Nampak betapa banyaknya cup holder, ada 2. Kira practicality wise for cup holder sake. Okay. Cuma saya rasa untuk kereta family 7 seater yang macam ni, saya rasa better beli armrest. Okay. Tapi kalau beli armrest, saya rasa akan korbankan ruang cup holder. Dua ruang cup holder ni rasanya akan dikorbankan. Saya pun tak tahu jenis armrest untuk Prodor ni macam mana. Tapi saya rasa lah ni korbankan supaya dia boleh letak sini. Tapi armrest tu sebenarnya penting. Apabila kita jalan jauh, kita boleh rehatkan tangan kita dekat sini.
ada dua spot lah, sini ke kalau kita nak tukar bahagian kiri, ataupun kalau kita nak tukar bahagian kanan, kat sini pun ada. Okay, so jom kita tengok pada bahagian belakang. Apa, ni pun dah 11 minit. Ya betul, banyak gila aku nak cakap. Ada cakap tak apa-apa je. Okay, ini adalah bahagian belakang Prodo Arus. Ini pun ada juga ruang cup holder. Rasanya ni untuk 500 ml cukup boleh letak. Tapi okey lah. Dapat speaker lagi. Oh, banyak speaker. Ada 6 ke speaker? Awesome lah. Ada 6. Untuk 73,000 punya kereta ada 6 speaker. Kira bagus lah kan. Oh, seat ni adalah seat jenis fabric. Okay, jom kita masuk. Okay, ni adalah blower aircon. Ni adalah blower yang mana dia akan tarik angin daripada depan. Okay, utility hook maksimum boleh tahan bebanan seberat 3 kg. Okay, yang ni anti-theft hook, tak silap. Sebab untuk para wanita yang ada handbag, selalunya korang akan letak kat bahagian depan tu kan, ataupun dekat bahagian seat. So benda ni bahayalah, mengundang kepada aktiviti ragut. Kalau diorang boleh nampak korang punya handbag tu, diorang aim dan diorang boleh pecahkan cermin lah. Kalau korang tinted cermin tu dengan segak-gelapnya, mungkin tak nampak. Tapi kat cermin depan tak boleh lah tinted gelap-gelap, sebab maksimum based on JPJ punya regulation, depan ni adalah 50% VLT. So tak boleh lebih ya. So ni pun 3 kilo. Okay, so sini. Okay, sini pun ada juga USB port. Dia punya max output 2.1 ampere juga, sama juga macam depan tu. So ada dua je. Kalau depan tu seorang boleh pakai, yang sini pun seorang juga boleh pakai. Okay, okay, pocket ni pun function juga. Boleh letak phone kalau bila dah charge, letak kat sini. Okay, dia punya center hub Okay, tadi kan kita ada cakap yang kereta ni dipacu oleh roda belakang kan. So dengan enjin kat depan disambungkan dengan center axle, dan untuk ditarik pusing untuk tayar belakang tu kan, center axle dia perlu ada ruang. Jadi bila ada ruang, benda ni akan ditinggikan lah. So korang boleh nampak ada bump dekat sini. Nampak? Nampak ada bump kat sini. Bump ni adalah untuk clearance axle tu lah. Tapi kalau macam orang yang macam saya duduk kat tengah ni, nampak kaki ni akan makan space untuk orang belah kanan lah. Tak boleh dah letak macam ni. Nanti kalau letak macam ni, nampak kita punya paha ternaik. So jadi tak selesa macam tu. Okay, kita tengok third row seat pula ya. Ini sekarang yang pakai mekanisme macam ni semua. Semua brand dah pakai jenis mekanisme macam ni ya. One tumble dia. Mana kena tengok. So nak duduk kat bahagian belakang ni, kita try masuk. Okay, kedudukan seat tempat kedua ni saya dah tarik paling belakang sekali. Kedudukan seat yang pertama tu saya dah adjust pada saya punya driving position. Ini belakang sekali. Dan okay, macam korang boleh nampak, saya punya lutut ni memang bersentuh lah dengan seat belakang. Nampak tak? Nampak? Saya punya paha agak tergantung ya. Kalau untuk perjalanan yang singkat, untuk bawa 7 orang dewasa okey lah. Tapi yang untuk perjalanan jauh, saya rasa tak sesuai dengan saya punya headroom. Saya pakai topi 2 jari kot. Sini 2 jari lah. Okay, kat belakang ni ada lagi 2 speaker. Ada lagi 2 cup holder. So total tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cup holder ya untuk Prodo Arus. Nampak betapa pentingnya banyak cup holder tu, supaya Prodo ni dia nak galakkan kita banyak minum air. So ruang ni agak besar, bolehlah letak phone ke power bank. Okay, dan ada 12 volt socket ya. Yang ni bagus supaya siapa yang duduk kat belakang ni bolehlah charge diorang punya peranti pintar ya. Okay lah, kita gerak ke depan pula. So kita tengok ruang bonnet ya. Bonnet releaser dia. Okay, ni adalah dia punya ruang bonnet. Tak silap saya, dia punya ruangan bonnet ni adalah 213 liter. Dan feature yang
menarik. Ni saya nak bagi tahu. Cargo light. Dalam apa-apa kereta pun cargo light ni penting ya, sebab kadang kalau waktu pagi tak ada masalah, bila waktu malam tu kita punggah barang masuk dan keluar, pencahayaan dekat ruang ni penting supaya kita boleh tahu kita nak letak apa dan di mana. Benda ni penting. Okay? Even kereta korang yang tak ada pun cargo light, korang buatlah dekat kedai aksesori ke, buat sendiri ke, DIY ke. Benda ni memang function. Patut benda ni jadi standardized. Even Proton Iswara saya dulu pun ada juga cargo light ni. Okay, so inilah dia under the hood Pro 2 Arus. So dia punya engine configuration ni, dia bukan letak secara melintang, tapi dia letak secara menegak ke belakang, ataupun dipanggil longitudinal. Kalau melintang dia dipanggil transverse. Sebab apa? Sebab dia pacu roda belakang lah. Sebab dia nak pusing dia punya gear tu berada dekat bahagian sini. Dan untuk connectkan gear engine tu dengan gear axle tu, sebab itulah dia punya configuration dia letak secara menegak ke belakang. Korang boleh nampak susunan coil dia ni, 1, 2, 3, 4. Okay, dikuasakan oleh engine 1.5 liter NA 2 NRFE dual VVTi. Itulah menghasilkan 101 HP dan 133 Nm of torque. Okay, itu cukup nak cakap pasal engine. Okay guys, itu saja review aku kali ni. Pada saya, berdasarkan pengalaman yang sekejap Pro 2 Arus ni, saya boleh cakap yang daripada segi performance memadai, daripada segi comfort agak keras sikit je. Keras tak adalah teruk sangat, tapi okey, still okey. Dan untuk kalau bawa barang-barang berat pun, rasanya untuk korang tak ada masalah dengan saiz tayar yang diberikan. Saya rasa semua dia punya resepi tu agak sesuai. Cumanya mungkin untuk generation Pro 2 Arus yang akan datang, saya rasa Pro 2 patut increasekan lagi dia punya engine power lah. 1.5 engine yang sama macam digunakan dekat Myvi, ataupun sama juga dengan macam Pro 2 Alza. Bawa kereta yang seberat 1.3 tan ni, engine tu dia macam agak struggle sikit lah. Korang boleh dengar dia macam senang sangat nak mengaum. Daripada saya tak ada masalah mengaum tu. Yang penting dia bagi apa yang diperlukan. Pada orang lain mungkin benda tu jadi macam diorang risau, diorang nak tekan sebab engine tu mengaum, diorang takut macam terlampau push engine tu. Tapi dengan harga yang ditawarkan, dengan dia punya practicality semua, saya rasa Pro 2 Arus ni adalah satu pilihan yang berbaloi lah dengan harga dia. So kepada siapa yang nak upgrade ataupun yang tengah consider Arus ni, korang boleh lah beli. Okay. So itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih kepada korang yang menonton. Kalau korang ada apa-apa pandangan pasal Pro 2 Arus ni yang agak berbeza sikit, korang boleh komen di ruangan komen di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Korang boleh share kat kawan-kawan korang, family korang yang tengah consider untuk memiliki Pro 2 Arus ni. Korang boleh bagilah pandangan yang macam gini. Sekian saja daripada saya. Until we'll meet again. Adios and Assalamualaikum. Bye.